Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okay, kalau anda tengok kat depan saya ni, ini adalah kutu beku ataupun kutu frozen yang akan saya tunjukkan kepada anda sebentar lagi. Bagaimana kita nak lakukan proses untuk kita bagi makan kepada ikan laga kita. Okay, kita akan cairkan kutu air ni, yang mana saya perlukan 1 cup air ni. Okay, air ni adalah air yang bersih. Okay, sama ada anda nak pakai RO water ataupun air yang ada peram, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kalau anda tengok, ini kita punya kutu frozen stick yang belum saya buka lagi. Okey, memang berwarna merah macam ni. Okey, ini yang saya dah buka. Okey, semalam saya dah gunting bahagian atas ni, dan saya akan tunjuk bagaimana kita nak bagi ikan kita makan, dan kita akan defrostkan ataupun kita akan cairkan dulu kita punya kutu ni nanti. Okey, kita pakai dropper yang macam ni untuk kita masukkan dalam bekas ikan, dan kita perlukan gunting untuk proses kita membuka kita punya plastik ataupun tube kita punya kutu frozen ni. Okey, so sekarang ni kalau anda tengok, okay, kat depan saya ni ada gunting. Okay, yang ini adalah kutu beku yang belum saya potong ataupun belum saya buka lagi. Okay, kalau anda gunakan gunting ni, anda boleh potong pada bahagian atas ni, ataupun anda boleh kerat pada bahagian bawah sikit. Okay, macam yang saya buat semalam ni. Okay, tujuan kenapa kita buat macam ni, sebab kita nak pastikan yang kutu ni, okay, tak terlalu banyak digunakan ataupun tak dibazirkan semasa kita cairkan kutu ni nanti. Okey, kalau anda tengok sekarang ni bahagian atas ni saya dah buka. Okey, sekarang ni apa yang perlu saya buat hanyalah saya rendamkan kutu beku ni dalam bekas yang kita nak cairkan. Okey, kutu kalau anda tengok pada bahagian bawah ni, okey, kutu dah mula keluar. Okey, tapi kutu ni memang dah tak hidup lah. Kutu ni akan mula cair. Okey, masuk ke dalam bekas yang kita letakkan air ni tadi. Kalau anda tengok kutu sekarang ni, okay, kita kejap, kita tengok kutu ni, okay, dah mula keluar pada bahagian dalam ni. Okay. So kutu ni memang, kalau anda tengok macam saya tunjukkan proses pada anda dulu, kutu ni memang masih segar semasa kita frozen kan. Kita tak tunggu kutu ni mati, okay, untuk tempoh yang lama. Okay. Macam saya tunjukkan pada anda hari tu, kutu masih lagi segar, kita terus basuh dan kita terus packingkan kita punya kutu ke dalam plastik aiskrim Malaysia ni ataupun plastik ais ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, tube ni, okay, adalah plastik aiskrim. Cuma pastikan kalau anda simpan dalam freezer ataupun peti sejuk, anda maklumkan pada pasangan anda ataupun anak-anak, okay, supaya tak tersalah ambil. Kalau dia orang ingat ini adalah aiskrim asam ataupun aiskrim kacang potong sebagainya, anda perlu hati-hatilah. Okay, so letakkan dalam plastik yang tertentu yang lebih baik lah. Anda perlu labelkan sama ada ini adalah makanan ataupun ini adalah kutu air. Okay, so kalau anda tengok sekarang ni, kita punya kutu ni dah mula keluar pada bahagian dalam. Okay, saya akan biarkan lagi. Okay, kita akan biarkan kutu ni keluar dengan kuantiti yang banyak. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana saya bagi kutu ni, okay, makan pada ikan kita. Adakah ikan kita akan makan kutu ni? Okay, selepas proses saya dah cairkan kutu ni, kita tak nak mungkin terlalu banyak sangat. Okay, saya mungkin akan ambil sekadar 1 cup ni, ataupun cukup untuk makanan ikan sebanyak 10 ekor yang saya nak tunjukkan kepada anda sekejap lagi. Okay, so ini adalah antara contoh. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, kat bahagian dalam ni kutu dah pun banyak. Okay, untuk 1 tube ni saya anggarkan anda boleh bagi makan kepada lebih daripada 200 ekor ikan. Okay, ataupun kalau anda nak simpan dalam peti sejuk untuk bagi makan ikan ataupun fry anda, mungkin boleh tahan sehingga seminggu ke 10 hari lah. Okay, so untuk kutu yang sebanyak ini. Okay, so sekarang ni saya ambil daripada gambaran, okay, di bawah lampu. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, okay, kutu dah mula banyak dalam bekas ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, warna kutu ni masih lagi berwarna merah. Kutu masih berwarna merah. Ini saya letakkan direct di bawah lampu. Okay, sekejap lagi saya juga akan bagi makan pada ikan-ikan dalam akuarium saya ni lah. Okay, kita akan bagi makan pada ikan ni. Okay, namun sekejap lagi apa yang saya nak tunjukkan anda lebih kepada bagaimana kita nak feed ikan laga kita, okay, menggunakan kutu frozen. Okay, sekarang anda tengok sekarang ni, kutu yang cair, okay, dah masuk ke dalam bekas ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, memang sangat-sangat banyak kutu dalam 1 tube ataupun 1 plastik aiskrim ni. Okay, kalau anda tengok sekarang ni, kita nak gunakan sedikit saja. Okay, dan di dalam ni terdapat banyak okay, kutu yang mungkin anda
Kalau anda tengok sekarang ni yang masih berwarna merah dan masih segar. Okey, tapi kalau untuk fry, saya cadangkan kepada anda masukkan dalam bekas macam ni. Anda jangan direct bagi makan kepada fry sebab kutu ni masih lagi sejuk. Okey, yang mana kalau anda masukkan terus pada fry, mungkin fry akan makan dan fry akan mati. Okey, jadi anda perlu tapis terlebih dahulu. Okey, tuangkan air yang sejuk ni ataupun biarkan air ni turun suhu dulu. Okey, baru kita bagi makan kepada ikan kita yang berusia di bawah 2 bulan, okey, ataupun di bawah sebulan. Okey, anda perlu buangkan air yang sejuk. Kita bagi kutu yang tak terlalu sejuk kepada kita punya fry. Tetapi kalau untuk ikan laga yang dah bersaiz dewasa, okey, anda hanya perlu masukkan dalam tiub dan goncangkan, dan kemudian kita boleh bagi makan kepada ikan kita. A few moments later. Okey, so sekarang ni selepas 5 minit, okey, saya dah biarkan air ni, okey, jadi sedikit suam lah, okey, berbanding dengan tadi kita masukkan direct daripada bekas yang sejuk. Okey, sekarang ni kita akan tuang masuk ke dalam bekas ataupun ke dalam dropper yang kita nak tuangkan kepada ikan kita nanti. Kalau anda tengok sekarang ni kutu, okey, kuantiti kutu sangat banyak, okey, untuk anda masukkan ke dalam bekas ikan ataupun SU tank ikan. Okey, di dalam ni memang terdapat banyak kutu lah. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, kutu masih lagi fresh, cumanya kutu ni dibekukan. Okey, kita tak biar kutu ni mati terlalu lama. Sekejap lagi kita akan tengok bagaimana ikan kita makan kutu frozen ni. Okey, dan sebenarnya kutu ini kalau anda tengok ikan-ikan yang saya pelihara ni, okey, termasuklah ikan di dalam akuarium ataupun okey, ikan yang ke atas ni, memang kita bagi makan kutu frozen saja. Okey, sekejap lagi saya akan masukkan ke dalam bekas ni. Kita akan tengok ikan kita. Okey, so sekarang ni saya akan masukkan kita punya kutu air ni, okey, masuk ke dalam bekas kita punya ikan laga. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, so kutu sekarang dah mula masuk, okey, ke dalam bekas kita punya ikan laga ni. Okey, nanti kita akan tengok ikan kita akan mula, okey, nampak yang kutu ni dah masuk ke dalam bekas. Okey, kita akan masuk dalam bekas yang kedua. Okey, ini adalah dari jenis platinum white. Okey, plakat. Okey, kalau anda tengok ikan mula makan. Okey, ikan mula makan kutu ni. Okey, tiada masalah sebab kutu ni masih segar masa kita packing kan ataupun masa kita bungkus ikan ni. Jadi ikan berusia 2 bulan ke bawah ni memang attracted, okey, kepada benda yang masuk ke dalam bekas, terutama makanan jenis makanan semula jadi ni. Okey, daripada jenis kutu sama ada BBS dan sebagainya. Okey, kalau kita bekukan cacing sekalipun memang ikan akan makan dengan sangat baik lah. Okey, tetapi untuk fry macam saya beritahu anda tadi, fry kalau yang berusia 2 minggu ke bawah, okey, mungkin fry belum ada attitude untuk memburu lagi. Jadi kita perlu feed ikan tu, okey, pada satu tempat menggunakan kaedah yang lain lah. Contohnya kita gunakan cotton bud ataupun putik kapas. Okey, kita pedapkan di bahagian air dan ikan akan mula makan. Okey, dan kita boleh taburkan masuk kutu frozen ni direct masuk ke dalam kita punya spawn. Nanti ikan akan terus makan lah. Okey, cuma kita jangan bimbang sama ada ikan akan makan ataupun tak. Sifat ikan ni memang dia akan mencari makanan. Okey, sama ada di bahagian dasar kolam ataupun di bahagian atas permukaan air. Jadi untuk bahagian yang anda tengok sekarang ni, ikan yang besar ni mungkin tak ada masalah untuk makan kutu jenis frozen. Okey, so sampai anda tengok sekarang ni, ikan akan makan sehingga habis lah. Okey, so kita tengok proses ni, kita masukkan ke dalam bekas yang besar macam akuarium ni pun. Kalau anda tengok sekarang ni, okey, saya masukkan pada bahagian hujung. Okey, kalau anda tengok bahagian hujung sana, okey, ikan akan mula makan makanan ataupun kutu frozen ni. Okey, dia akan mula makan. Okey, kalau anda tengok, kita masukkan sikit lagi. Okey, so pada bahagian belakang ni kalau kita tengok, okey, ikan-ikan kecil akan mula tertarik dengan makanan yang mula bergerak di dalam kolam. Okey, termasuklah ikan yang besar macam ikan angel ni pun akan terus pergi makan makanan yang kita masukkan
Okay, jadi untuk kutu frozen ni anda nak masukkan ke dalam aquarium macam ni pun boleh, ataupun anda nak terus bagi pada ikan laga anda pun tak ada masalah. Okay, so sekarang ni dulu perkongsian kita kali ni, bagaimana kita bagi makan kutu frozen kepada ikan laga kita. Okay, kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Beta Channel. Assalamualaikum.